Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, harap semua sihat. Okey, hari ini saya akan buat halal training, halal awareness training untuk semua. Okey, yang seperti kita tahu, sekarang kita tak boleh nak buat training secara berhadapan lah. Jadi saya terpaksa buat video ni dan harap kalau ada siapa-siapa yang tak faham boleh terus tanyakan lepas sesi latihan inilah. Tak kisah you all nak tanya macam mana. Okay, so saya percaya dalam training ni dalam ada 70 orang. Okay, so harap semua boleh faham lah apa isi kandungan dalam training ini. Sebab di akhir training nanti kita akan ada buat quiz. So quiz memang kena jawab. So kita boleh tahu tahap kefahaman semua. Okay, lepas training ini. Okay, so saya mulakan dengan slide yang pertama. Okey, objektif latihan ini ialah nombor satu, understand the meaning of halal and halal food. Okey, apakah maksud halal dan apakah maksud makanan halal? Okey, yang kedua, memahami maksud halal produk. Bila dah tahu makanan halal, apakah pula maksud halal produk? Okey, nombor tiga, type of pieces, jenis-jenis najis. Nombor empat, sertu iaitu ritual cleaning. Apakah itu sertu dan apa cara untuk menjalankan sertu? Okey, nombor 6, health assurance system. Apa maksud health assurance system dan apa isi kandungan dia ialah halal control point yang kita perlu kawal dan rujukan yang kita boleh baca dan kita boleh gunakan dalam memastikan halal control point kita sentiasa dikawal. Okey. Nombor 7 ialah non-conformance on halal issue. Apakah kesalahan-kesalahan berkaitan dengan isu halal. Okey, so kita akan tengok satu persatu dan diharap semua boleh fahamlah. Okey. Okey, so kita memang tahu makanan memang dekat mana-mana makanan memang sedap, colourful, cantik. Okey. So tapi tak semua kita boleh terus makan. Takkanlah awak nak makan, awak dapat jumpa awak terus makan. Kita ada tanggungjawab sebagai pengguna. Okay? Tanggungjawab sebagai seorang Muslim jugalah untuk orang Muslim. Okay? Sebab apa? Kita kena tahu apa jenis makanan yang kita makan. Okay? Adakah ia disembelih? Adakah ia dimasak? Dan apakah alatan yang digunakan untuk memasak. Okey, kita kena tahu sebelum kita boleh consume lah, kita boleh makan makanan tu. Takkanlah kita nak makan terus kan. So, itu adalah tanggungjawab semua orang. Okey. Okey, untuk yang halal term ni saya tahu memang ada some of you yang from Myanmar, Nepal. So, you boleh tengok term yang ada kat sini untuk lebih fahamlah apa najis dalam bahasa Myanmar, apa maksud najis dalam bahasa Nepal. So, kawan-kawan boleh tolong fahamkan. Okay, fahamkan untuk pekerja yang foreigner untuk lebih tahu satu persatu perkataan untuk halal ni lah. Okay, yang pertama najis, anjing, okay, dog, apakah itu, okay, babi, pig, arak, wine, okay, sembelih, slaughter, okay, maaflah saya tak boleh nak sebut bahasa Myanmar, saya takut salah sebut kan, okay, bangkai, carrion, okay, sertu, sertu lah, setakat ni tak jumpa perkataan lain yang sertu, tapi kita akan explain nanti lah okay, syubha, dakful, halal, lawful, okay, haram, unlawful. The opposite, halal dengan haram opposite. Okay. Okay, so what is halal? Apakah itu halal? Okay, halal ialah permissible, lawful to every Muslim. Okay. So, special terms untuk yang kita pekerja Muslim. Apakah maksud halal? Ialah perkara yang dibenarkan untuk setiap Muslim. Okay. Perkara yang dibenarkan. Apa sahaja yang dibenarkan untuk setiap Muslim, kita boleh kata ialah halal. Okay. Yang sebelah kanan, okay. Saya buat pen sekejap.
So yang sebelah kanan ialah haram. Haram. Apa maksud haram ialah satu yang forbidden, unlawful to every Muslim. Maksudnya dia opposite kepada halal, iaitu tidak dibenarkan untuk setiap Muslim. So kalau tak benar maksudnya apa? Maksudnya tak boleh. Okey. Benda yang tak dibenarkan tak boleh, so memang jangan dekat ataupun memang kita perlu jauhkan daripada benda-benda haram. Okey. So macam mana kita tahu hukum halal dengan hukum haram ini ialah ini adalah perintah Allah kepada manusia. Okey, dan memang tanggungjawab kita lah mengikut hukum syarak. Okey, untuk yang non-Muslim itu memang itu maksudnya lah. Okey, so harap you all boleh faham. Okay, to make things halal or haram is right of Allah. So ini adalah maksud halal dan haram. Then we cannot change the terms. Okay, halal tu tiba-tiba dibenarkan, tak benarkan, dikata benarkan. So bukan tanggungjawab kita. Kita hanya perlu mengikut maksud dia lah halal haram dalam kita punya kehidupan kita lah. Okay. Okay, so ada satu lagi maksud ada satu lagi term daripada haram dan juga halal tu dekat tengah-tengah dia adalah syubhah. Okay, nampak kat sini kan? Syubhah. Okay, apa maksud syubhah? Iaitu doubtful. Okay, some situation, dalam satu keadaan kita tak boleh nak cakap yang ini adalah halal. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak cakap dia adalah haram. Jadi dia adalah jatuh kepada hukum daripada jenis syubhah, iaitu unclear. So unclear, kita tak tahu. Sebab kadang-kadang kita dah nampak benda tu dah siap, tapi kita masih kita macam tak yakin, tak tahu apa sumber dia dari mana. Okay, so dia dah jadi syubhah. Okay, meragukan, merujuk kepada suatu makanan yang tidak jelas status hukum halal atau haram. Setiap perkara syubhah mesti dijauhi. Okey, sesiapa yang menjauhi perkara syubhah selamatlah bangunnya. Okey. Barang siapa yang menjauhi syubhah ia telah jatuh ke dalam haram. Okey, ini ialah riwayat Muslim. Apa hukum untuk syubhah ni? Baik kita jauhi, kita avoid daripada syubhah. Jadi kita yakin, kita hanya boleh yakin dengan apa sahaja yang halal. Okay. Okay, type of pieces. Okay, jenis-jenis najis. Macam kita cakap tadi lah, najis ada beberapa jenis. Okay. Dari segi hukum syarat, najis ada 3 jenis. Okay, 3 types of pieces. Okay, apa jenis-jenis najis ialah? Pertama ialah najis yang berat. Najis yang berat iaitu kita panggil dia najis mughalazah lah, senang nak sebut, najis berat. Okey, severe najis. Bukan najis berat maksudnya benda yang kotor you timbang di berat so najis berat. Bukan ikut kilo ke apa, bukan. Ini adalah jenis najis yang maksudnya kat sini ialah dogs, pigs and their offspring. Okey, anjing, babi serta keturunannya. Untuk 2 jenis haiwan ini, dia adalah kategori sebagai najis berat. Tak kira lah dia tu daddy dog ke atau baby dog ke atau mommy dog ke. Okey, contohlah kan. Ataupun semua family dia tetap najis berat. Dia tetap berat dan tidak ada keringanan pada, tak ada kata ringan lah untuk najis ni. Okay, so boleh kita nampak je atau kita tahu je ada wujudnya haiwan ini lah dekat kat mana-mana saja kita tahulah ada najis mughalazah lah. Okay, ini adalah najis mughalazah, najis berat. Okay, yang kedua ialah najis mutawasitah, iaitu najis medium. So, tadi berat, medium, okey, pertengahan. Okey. So apa contoh-contoh najis medium ini? Najis pertengahan ialah it does not fall under severe or light najis such as vomit, blood, comar, carrion,
liquid object and discharge from the orifices selain anjing dan babi. Contohnya lah, okay, contohnya apa sahaja yang keluar daripada contoh kita sebagai manusia kan, yang kotor. Yang kotor, yang awak tengok kat sini memang awak rasa memang kotor lah. Kena baju pun dia kotor lah. Contoh macam muntah ke, muntah tu kan kotor kan, muntah ke, ataupun darah ke, okay. Macam kita pergi toilet selalu kan, itulah maksudnya najis pertengahan. Okay. Yang ketiga ialah najis ringan, light najis. Okay. Urine from a baby boy at the age of 2 years old and not consume any other food except mother's milk lah. Okay. Yang menyusu ibu sahaja. Maksudnya khas untuk najis ringan. Tak ada kategori lain. Ringan ni hanya untuk bayi lelaki sahaja. Okay. Urine baby boy, okay, dalam 2 tahun ke bawah lah, yang tidak ke bawah lah, okay. Maksudnya 1 tahun sampai ke 2 tahun lah, okay. Mesti of course dia tak makan, so dia adalah najis ringan, okay. Itu kategori najis yang kita kena tahulah. Jadi untuk jenis-jenis najis ni, yang selalu kita akan jumpa mungkin lah kan, okay, selalu kita akan jumpa mesti najis pertengahan ataupun najis berat. Okay. Yang najis ringan mungkin kita jarang jumpa lah, tapi siapa yang ada anak ke, yang baru lahir ke, so mungkin akan ada terdedah lah dengan najis ringan ini. Okay. Sertu. Okay, sertu ialah tadi kita dah mentionkan sertu ialah ritual cleaning kan. Okay. So sertu, apa maksud sertu? Ialah purifying something from the impurities of the dog, the pig and its offspring. Okay. Wash with pure soil water once. Okay. And 6 times with clean water. Okay. Sertu ni dia hanya untuk najis berat. Najis berat yang tadi kita mention tu kan, najis berat iaitu daripada dog, pigs and its offspring. Kalau macam kita tersentuh, macam Muslim selalu akan tersentuh, kalau tak sengaja tersentuh kan, tapi kita tahu dah tangan kita dah ada najis berat kan. Okay. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena sertu. Okay. Kita kena sertu iaitu membasuh dengan air tanah dan juga air bersih. Okay. Air tanah sekali, air bersih 6 kali. Okay, cukup 6 kali barulah kita dah yakin kita dah bebas daripada najis berat. Okay. So kena ingatlah sentuh ni dia tak ada ratio lain. Dia tak ada pembahagian lain lah, air tanah campur dengan air apa ni, air batu, air yang bercampur-campur lah. Kita tak nak. Cukup syarat ada 1 air tanah dan ada 6 kali air bersih. Okay, 6 kali basuhan air bersih. Okay. Cukup syarat ni, so kita dah tahu kita punya sertu ialah sempurna lah. Okay. So boleh tengoklah dekat gambar kat sini macam mana kalau ada pencemaran najis berat dekat premis kan. Okay, ada pencemaran kan. Okay, pertama sekali dia akan larutkan air tanah dengan air bersih tu kan dalam satu bekas ke. Okay, pastikan tanah tu bersih, sebersih-bersihnya lah. Dapatkan dari sumber-sumber yang bersih lah. Okay. Lepas tu dia lalukan ke tempat yang bersentuhan dengan najis besar. Okay, apa saja surfaces yang akan sentuh dengan najis besar tu kita kena lalukan dengan air tanah sekali. Okay. Lepas tu barulah kita bersihkan dengan air biasa sebanyak 6 kali. Rinse 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kan. Okay, dah habis. Barulah kalau nak buat sanitize ke, kalau nak buat sabun, nak buat cleaning macam biasa ke, tak kisah. Tapi pastikan first ialah air tanah, second and sampai ke 6 tu air bersih. Okay.
Okey, ni contoh yang lain pula lah menggunakan sabun tanah liat. Okey, sabun tanah liat biasa kita akan jumpa lah kalau siapa rajin cari dia akan boleh jumpa lah. Jadi senang. Contoh lah dalam situasi kita tak boleh nak nak dapatkan tanah yang bersih kan. Okey. Tapi kita kena buat juga sesuatunya. Kita nak bersihkan tempat tu. So apa yang kita buat ialah kita larutkan sabun clay soap ni menggunakan dengan air lah dalam satu bekas. Bila kita dah larutkan, kita dah pastikan dia hancur. So kita gunakan air yang dah dilarutkan tu lalu ke atas permukaan yang bersentuhan dengan najis mughallazah tadi. Okey. So seterusnya dengan 6 kali air bersih dan lepas tu barulah kita dah yakin dah habis siap-siap tu kita nak teruskan dengan cleaning macam biasa pun terpulang. Okey, nak sanitize ke, nak sabun dulu pakai deterjen ke apa ke, terpulang. Okey. So mengapakah tanah sebagai medium untuk sentuh? Okey, secara ilmiah tanah mengandungi dua material dapat membunuh kuman. Okey. Mengikut para doktor, ilmu kedoktoran moden telah menetapkan bahawa tanah mengandungi dua material iaitu tetracycline dengan tetraolite. Okey. Dua unsur ni digunakan untuk proses pembasmian beberapa kuman yang terdapat pada najis besar. Okey, ini adalah logical untuk proses itulah kenapa kita guna tanah. Jadi memang dulu sampai sekarang kita memang akan gunakan tanah dalam proses sertu. Okey. So dalil makanan halal. Okey, sebelum kita masuk kepada makanan halal, kita baca dulu dalil makanan halal, iaitu wahai manusia, makanlah apa sahaja yang di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Okey. So, kita sambung kepada sumber makanan halal. Okey. Sumber makanan halal ada terbahagi kepada 6. Jadi kita tak perlu risau lah. Okey, risau macam mana kita ni nak makan makanan halal, tapi apakah sumber-sumber yang kita mana kita nak dapat makanan halal ni kan? Macam susah je nak dapat, macam takut je nak makan. Okay, jangan risau, kita memang ada banyak sumber dekat sekeliling kita ni. Okay, so kita akan tengok satu persatu apakah sumber makanan halal. Okay. Okay. Yang pertama ialah animal haiwan. So mestilah kita makan sumber-sumber haiwan ni, tapi apakah apa jenis haiwan yang kita boleh makan? Kalau nak kata halal tu, apa haiwan yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan, kena tahulah kan. Okay. Bila kita tengok kat sini ialah animal must be one of halal species lah, other than pig and dog. Mestilah daripada spesies yang halal, iaitu selain daripada babi dan anjing. So ayam boleh makan tak? Boleh. Apa lagi? Burung boleh makan tak? Boleh lah kan. Tapi kita biasa makan ayam, ikan kan, lembu. Okay. So apa syarat-syarat untuk haiwan-haiwan yang kita nak makan ni, yang boleh dimakan ni? Dia mestilah slaughtered by Muslim, disembelih oleh Muslim. Okay. Contoh macam haiwan darat. Okay, tahu kan haiwan darat tu apa? Haiwan darat tu yang duduk dekat atas darat. Contohnya macam tadi saya sebut kan, lembu ataupun ayam. Okay, tu memang haiwan tu kita tak boleh nak macam matikan dia tu. Kita banyak cara, tak boleh lah. Kita kena sembelih dulu. Okay, nanti saya akan explain lah macam mana maksud sembelih tu kan. Mungkin ada yang tak tahu apa maksud sembelih kan. Okay, nanti kita akan explain lagi. Dan apa yang haram kat sini, okay, saya highlight kan kat sini haram ni supaya you all boleh tahulah apa benda yang tak boleh makan. Takkanlah semua boleh makan, betul tak? Yang tadi kita dah sebut pork, dead animal blood. Okay. Dead animals ni maksudnya yang mati bukan disebabkan sembelih lah. Dia mati contoh lembu lah. Lembu dia tiba-tiba mati tepi jalan, dilanggar oleh kereta kan. So dia terbiar kat situ beberapa hari. Tiba-tiba ada orang ambil sebab dia nak makan. Sebenarnya boleh ke tak sebenarnya? So itu adalah dead animal. Okay. Dia bukan haiwan yang mati sebab disembelih.
Dia haiwan yang mati disebabkan oleh kecederaan dan buatkan dia matilah. Okey. So tak boleh dimakan. Okey. Sebab dia adalah haiwan yang dah jadi bangkai, yang ada mudarat lah kalau kita makan, ada kuman dia, ada bakteria dia yang akan buatkan kita tak sihat, sakit lah. Okey. And animal blood. Okey, contohnya darah-darah dia sebenarnya adalah kotor, darah kotor. Maksudnya macam kita punya darah lah kan, blood tu tadi sejenis najis pertengahan. Okey, maksudnya darah tak sesuai untuk dimakan lah. Kalau nampak orang ambil darah tu sebenarnya salah lah, tak boleh. Okey. Next ialah haram amphibia, haiwan hidup dua alam, iaitu katak. Contoh katak kan, dia ada kejap-kejap dekat atas darat, kejap-kejap masuk dalam air. So tak bolehlah makan haiwan dua alam. Okay. Predators, pemangsa, haiwan yang bergigi taring. Ini pemangsa lah yang haiwan liar lah senang kata macam harimau, singa. Kita tak boleh nak makan lah. Okay, burung pemangsa pun sama juga. Okay, haiwan pemangsa, burung pemangsa. Contohnya macam helang. Dia pemangsa kan, kita tak boleh makan. Okay, disgusting animal maksudnya lalat ataupun jenis macam haiwan yang kotor lah. Dia bermelekat pada tempat yang kotor, tiba-tiba kita nak tangkap dia. Kita tak boleh lah nak ambil untuk kita makan. Okay. So, apa tadi maksud sembelih tadi? Maksudnya ialah bila kita sembelih tu pastikan ada dua urat yang putus. Okey, satu saluran makanan dia. Okey. Yang kedua ialah salur nafas. Salur nafas ni ada dua. Jadi kita pastikan waktu sembelih tu cara penyembelihan tu berjaya memutuskan dua urat ini. Okey, barulah sempurna slaughtering itu. Barulah sempurna sembelihan itu dan baru boleh kita makan. Okey. Okey, macam mana nak periksa haiwan tu dah sembelih dengan betul ke tak kan? Okey. Ini adalah contoh gambar lah yang dua wajib putus lah. Salur nafas, salur makanan. Okey. Salur darah ni dia akan ikut jugalah, dia akan terputus jugalah, tapi yang paling wajib ialah salur nafas dan salur makanan. Okey. So contoh kat sini yang awak boleh lihatlah kita nak kenal pastikan rupa bentuk kulit babi ni macam mana. Kita nak kenal pasti macam mana rupa bulu babi macam mana supaya kita tak tersalah guna, tak tersalah ambil barang yang berkaitan dengan najis berat ini. Okey, kita kalau salah pakai nanti apa yang kita kena buat? Kita kena sentuh. Okay, satu kerja lagi nak kena sentuh. Okey. So kat sini ada panduan lah macam mana nak tahu berus yang tidak menepati pematuhan beg makanan. Okey. Contohnya kalau nak pakai berus, jangan pakai yang ada pemegang, yang menggunakan pemegang kayu. Okey. Kalau pemegang kayu biasanya mungkin akan terjumpalah bulu-bulu yang haram kan. Okey. So kalau boleh elakkan terus pemegang kayu. Okey. Elakkan terus guna bulu yang ada kayu. Asal jumpa je kita jangan belilah. Okey. Lagi satu contoh dia ialah bulu yang bercabang. Okey, dia ada branch lah. So maksudnya kalau bulu tu ada satu kan, tiba-tiba dia ada keluar cabang dua kan. Itu contoh-contoh bulu babi lah. Okey. Lagi kat sini ialah bulunya keras dan juga ada label pure bristles. Okey. Kalau dia terjumpa berus macam ni, sebab ini pernah dikaji lah, okey, oleh pihak yang berkenaan lah kan. Dia dah ada data lah untuk jenis-jenis bulu ni. Kalau dia nampak ada perkataan pure bristles, dia dah test memang itu adalah bulu babi. Jadi bila kalau kita jumpa kat mana-mana bulu yang ada tulisan pure bristles tu, kalau boleh elakkan untuk beli. Okay, kita tak nak ada terjumpa benda-benda yang haram atau terjumpa benda-benda yang syubhah. Sebab tadi ingat saya cakap syubhah perlu dijauhi, jangan
dibenarkanlah, tak dibenarkan untuk guna. Jadi dua ni kita kena elakkan. Okay. So apa yang kita boleh gunakan untuk menggantikan boros-boros yang tak mematuhi grade, food grade ni. Okay. Yang pertama ialah boros nylon. Pemegang yang bukan kayu lah, kat sini pemegang plastik pun boleh pakai kan. Ada je banyak jumpa jenis boros nylon ni. So memang sesuai untuk gunakan untuk mengecat. Okay. Kita memang dapat bezalah kayu dengan yang plastik kan. So kita carilah yang plastik. Okay. Okay. Kalau ada tempat yang peniaga tu dia ada tempakan khas untuk boros yang boleh digunakan, so kita pergi dekat situ kan. So senang kita nak cari. Okay. Kita pergi kepada kulit tak. Okay. Kulit ni biasa mungkin tak selalulah, tapi tak selalu kita akan nak gunalah dalam kerja kita kan. Tapi mungkin untuk orang-orang yang selalu ada macam cari bag ke apa ke, contoh-contoh kulit yang kita gunalah, mungkin kita akan terguna apron ke apa ke, boleh jadi kan. Jadi macam mana kita nak cari material kulit tu yang kalau boleh bukan kulit babi lah. Okay, kat sini kalau ada kulit babi ni dia macam ada 3 titik tau. Okay, tengok kat sini kan ada 3 titik lubang yang tidak tersusun dan tembus ke belakang. Okay, dia stenting, maksud dia menyengit. Okay, menyengit. Okay. Lepas tu yang sebelah kiri ni yang boleh lah. Okay. Kalau asal tak sengit tu dia boleh digunakan lah. Okay. Yang ini tak boleh. Okay. Sama juga macam tali pinggang lah. Okay. Macam ni. Dia dah zoom kan. Nampaklah bentuk dia macam ni. Okay. So tak boleh lah yang tu. Kalau kita tengok mata kasar, kadang-kadang kita boleh nampak lah ada pattern dia tu. Okay. Kat sini ada tambahan lagi lah. Okay. Apa tadi yang saya sebutkan tadi, keras. Untuk bulu babi ni keras, bercabang. Lepas tu ada bercabang 3. Bercabang pada hujungnya dan bercabang 3. Okay, kulit babi mempunyai 3 titik berlubang. Di setiap lubang tersebut terdapat sehelai bulu yang keluar atau tembus. Salah satu bulu tersebut bercabang 3 pada bahagian hujungnya. Macam tu. Okay, yang ini ialah nama-nama lain bagi babi lah. Selalu kita sebut babi kan. Kita sebut pork kan. So ada nama-nama lain yang akan menggunakan nama babi ni. So macam siapa yang tak tahu tu tahulah. Dia tahu, jadi kita lagi faham. Okay, jadi kita boleh senang nak tapis kalau kita pergi kat mana-mana, kita jumpa ataupun kita baca dekat label ke kan. Kita akan nampak perkataan tu. So kita tahulah itu adalah pig. Itu adalah babi. Okay, so kat sini ada sebut apa? Pork. Okay, pork. Swine, lard, sow milk, okay, bacon. Selalu ada nampak bacon kan? Okay. So pig, porcine. Selalu nampak porcine. Betul tak? Porcine, hog, babi dewasa, boar, babi liar, ham. Pun selalu nampak kan? Ham. Benda-benda yang makanan lah. Mesti kita akan kita nampak yang jenis makanan lah. Okay. So babi betina dewasa. Okay. So cuba biasa, bukan kata biasakan lah, at least kena tahu mungkin 1 atau 2 nama yang supaya senang kita nak kenal pasti. Okay. So kita masih lagi dalam topik haiwan lah. Okay, haiwan yang tadi kata yang haram ialah pigs and pigs derivative, blood, okay, carrion iaitu bangkai. Okay, ni gambar lembu lemas ni. Lembu lemas tak boleh dimakan lah. Okay, so apa jenis yang prohibited? Prohibited tu dilarang lah, tak boleh dimakan lah. Contohnya poisonous, kadang-kadang ada haiwan yang beracun, okay, ataupun benda yang memabukkan, memudaratkan kesihatan, bahaya dan juga najis. Okay. Okay, so sekarang kita pergi kepada tumbuhan. Okay, tumbuhan pula, apakah tumbuh-tumbuhan yang halal? Okay, all types of plant are lawful except which are toxic, intoxicating or harmful to health. Okay, semua jenis makanan ialah
Bukan, semua jenis tumbuhan ialah halal lah, kecuali yang beracun, yang memabukkan atau yang memudaratkan kesihatan. Okey, cari makanan-makanan tumbuhan yang biasa kita makan tapi yang jarang-jarang makan sebab dia ada beracun ke apa ke, kita baik kita elakkanlah, kan? Okey, betul tak? Macam-macam lah sayur ke buah-buahan ke, banyak sangat tumbuhan yang boleh dimakan. Okey, tak perlu nak risaulah untuk cari yang mana yang halal. Okay. So next ialah minuman. Okay, drinks. Apa jenis drink yang boleh diminum? Okay. All types of beverages or product based on it are halal except which are poisonous and harmful. Okay. Apa semua jenis minuman adalah halal kecuali yang memabukkan atau beracun atau memudaratkan. Okay. Dekat sini kita kena tahulah untuk yang apa yang memabukkan ialah alkohol ataupun arak. Okey, biasa orang sebut alkohol ni kadang-kadang ada orang alkohol tu orang kata alkohol untuk minum kan. Okey, tapi sebenarnya alkohol tu ada dua understanding lah. Orang akan faham alkohol tu jenis yang tak sama. Tapi kalau macam kita sebut arak tu, kita tahulah arak tu ialah minuman beralkohol yang memang orang minum lah, minum untuk apa, untuk keseronokan ke, kan? Okay. So kat sini saya cuma explain sikit sajalah beza alkohol dengan arak lah. Terdapat salah faham di mana terjemahan yang salah daripada istilah khamar bahasa Arab kepada alkohol. Okay. Khamar ialah arak. Okay. Apa-apa bahan yang memabukkan, minda dan boleh menyebabkan orang mengambilnya hilang keupayaan untuk mengawal minda dan tindakan mereka. Okey, penggunaan etanol dari industri arak atau produk dan hasilannya walaupun dalam bentuk yang kecil adalah penggunaan adalah haram. Okey. Etanol dari industri haram. Okey. Nampak tak kat sini? Nampak tak dekat sini adalah apa sahaja kita dah tahu arak tu maksudnya ialah bila seseorang yang minum dia akan membuatkan orang tu hilang kawalan. So maksudnya kat sini ialah benda yang memabukkan. Jadi kita dah tahu dah memabukkan tu ialah haram. Okay. Dan walaupun setitik, walaupun sikit, walaupun banyak, tapi kalau contohlah memang sumber dia daripada arak, kita nak buat kepada produk-produk byproduct yang lain ataupun etanol ke apa ke, dia tetap membawa status haram tu daripada awal sehingga ke akhir. That's why kita kena dari segi minuman ni kita kena tahu. Kalau sumber dia daripada arak, kita dah tahu dah itu haram. Memang kita tak boleh nak guna walaupun dekat stage yang tengah tu sebenarnya dia dah jadi benda lain. Okay? Tapi sebenarnya dekat awal tu kita tahu pembuatan dia tujuannya untuk membuat arak. Lainlah kalau alkohol yang dibuat memang asalnya tak ada pun melibatkan pembuatan arak. So dia jadi alkohol untuk tujuan-tujuan lain. Okey, yang itu dah jadi haruslah kita boleh pakai. Dia bukan haram, bukan jatuh kepada haram. Jadi ada perbezaan dekat sini yang semua kena faham lah. Okey. Okey, kat sini saya explain lagi untuk yang alkohol. Okey. So tadi macam contoh alkohol kat sini, alkohol ni memang dia terhasil daripada semula jadi, okay, terhasil daripada sintetik dan daripada industri lah. Okay. So kat sini alkohol yang jadi pada semula jadi, kita tak niat pun nak buat arak tu, jadi dia terhasil sahaja daripada tindakan semula jadilah. Okay. Untuk yang sintetik kita ada buat dalam proses kimia lah. Inilah yang maksudnya alkohol yang dibuat dalam bentuk proses kimia tu untuk menjadikan bahan anti beku, aditif makanan, bahan bakar, minuman beralkohol, okay, antiseptik, contohnya macam hand sanitizer. Hand sanitizer ni pun sejenis alkohol juga, kan? Kita selalu pakai ni sejenis alkohol juga. So sebab tu kita kena tahu apa alkohol apa yang kita boleh pakai. Okay. Kita kena kenal pastilah. Okay. So macam ni industri ni memang ada kan. Industri yang
macam kilang yang memang akan mengeluarkan memproduce arak kan. So kita dah tahulah dia punya ni totally kita tak boleh katakan ialah halal lah. Okay, haram lah. Okay. So arak dan hasilannya ialah najis dan haram. Okay, di sini ada pula jenis-jenis arak yang kita mungkin pernah dengar lah. Okay, pernah dengar. Okay. Mungkin kita tak pernah dengar. Jadi cuba kita tahu sikit-sikit lah kan. Okay. Rum, whiskey, brandy, beer, Kheer, cider dengan wine lah. Biasanya wine ni kita selalu dengar lah kan. So ni semua memang adalah memang purposely kita hasilkan arak lah. Betul tak? So kena beware lah untuk nama-nama ni. Kalau nampak lah dekat mana-mana label ke ataupun nama-nama menu ke, sebelum macam ada ni, macam ni memang tempat tu memang ada benda-benda yang haram lah kan. Benda yang kita kata tak boleh lah. Okay, dia bukan syubhah lagi dah. Dia bukan syubhah lagi, dia dah terus jatuh kepada haram. Dan kita perlu tak dibenarkan lah, tak dibenarkan, prohibited. Okay, so disebabkan ada dua fahaman untuk alkohol dan arak ni, kita kena refer kepada kata-kata daripada authorities lah. Okay, mereka dah berkumpul, dah buat decision lah mana yang boleh, mana yang tak boleh kan. Okay, so kat sini boleh nampak. Okay, yang pertama ialah adakah alkohol najis? Okay, setiap minuman arak mengandungi alkohol tetapi bukan semua alkohol adalah arak. Okay, hukum bagi alkohol yang diperoleh daripada proses pembuatan arak ialah haram dan najis. Okay, ada alkohol yang memang arak. Alkohol ni jadi besar tau. Tapi ada satu part yang macam ada arak tu ialah memang sejenis alkohol lah. Okay. Adakah ia memudaratkan? Alkohol yang diperoleh bukan daripada pembuatan arak ialah tidak najis, tapi haram diminum kerana dia racun dan boleh membunuh. Contohnya macam ni lah, macam bukan kan? Okay, alkohol ni bukan daripada macam contohnya hand sanitizer kan, dia bukan daripada proses pembuatan arak, tapi dia tak boleh diminum lah kan. Sebab apa? Dia jenis dah racun. Racun, takkanlah kita nak minum. Kalau kita kata halal ni tak boleh minum, nak kata minum tak boleh lah kan. Okay, sebab dia beracun. Okay. Nombor 3, kadar alkohol yang digunakan. Okay, kat sini ada peratusan yang boleh digunakan. Okay, untuk dalam minuman ringan, okay, macam minuman yang kita selalu beli tu, kalau nak letak, dia mesti kena bawah 1%. 1%. 2, 3, 4, no. Okay, tapi 1% dan ke bawah baru boleh. Okay. Yang keempat ialah alkohol yang disuling dari pembuatan arak dengan niat yang sama seperti proses pembuatan arak adalah haram. Okay. So yang alkohol, nombor 5 ialah alkohol yang terjadi secara sampingan. Okay. Bila kita dia terjadi secara sampingan, maksudnya kita macam tadilah, contoh macam tapai tadi, bila kita buat kan, tiba-tiba terhasil alkohol yang kita tak berniat pun untuk menghasilkan alkohol tu kan. So sebenarnya dia tak jadi benda yang najis lah, tak jadi benda yang najis dan harus boleh dimakan dan boleh diminum. Okay. So nombor 6 ialah alkohol sebagai penstabil. Contohnya macam kita selalu buat produk yang berasaskan minuman. Okay. Kadang-kadang kita gunakan flavor. So flavor tu adalah sejenis alkohol. Alkohol tu dalam minuman boleh tak dipakai? Okay, boleh tak kita gunakan dalam minuman? Okay, apa peratusan yang boleh digunakan ialah jangan lebih daripada 0.5%. Okay. So tak boleh lah lebih. Okay, dia kena kurang daripada 0.5%. Okay.
Yang akhir sekali ialah ubat-ubatan dan pewangi. Okay, pewangi tu macam yang jenis yang volatile tu kita boleh pakai kan. Kita pakai kita rasa wangi tu kan dia macam apa? Kita selalu keluar atau kita nak pergi mana-mana kita akan pakai kan. So orang tanya jugalah pewangi tu alkohol, perfume tu alkohol tapi boleh pakai ke tak? Kan? So kat sini dia bukan arak yang dibuat dari proses pembuatan arak kan kat sini kan. Okay. So dia adalah tidak najis dan diharuskan untuk memakainya. Okay. So tak ada kekeliruan kat sini lah. So tak perlu confuse lagi lah. Okay. So e-codes, okay, e-code dalam produk ini adalah ramuan kritikal lah yang kita macam buat kena berjaga-jaga juga. So e-codes ni dalam produk kadang-kadang apa sahaja label yang makanan yang awak ada kan, label makanan. So apa saja minuman ke apa ke, kadang-kadang ada tulis tau E dash berapa-berapa kan. So maksudnya e-codes ni ialah dia ada grouping dia lah, ada kumpulan dia. Mungkin dia adalah dari kategori coloring, pengawet, okay, pengawet, antioksidan, okay, thickeners. Jadi kena tahulah kat sini. Kalau yang 100 ni ialah mesti coloring. 200 mestilah pengawet. Yang 300 ni mesti antioksidan. 400 ialah thickener, stabilizer, joining agent dan emulsifiers. Okay. Kenapa saya highlightkan E400 kat sini? E400 ni dia memang ada mungkin ada contain of bahan-bahan yang syubhah lah. Contohnya macam lemak, gelatin. Ini mesti daripada haiwan. Okay. So kita tahu haiwan apa yang digunakan. Okay. Jadi kalau nak tahu lagi senang, kita tengok produk yang kita ambil tu, kita mesti tahu dia halal ataupun tidak. So bila kita tahu dia halal, maksudnya apa sahaja ramuan ataupun bahan yang digunakan tu mesti dah dijamin lah, ia adalah dari sumber-sumber yang halal dan boleh dimakan. Okay. Yang 500 ialah agent for physical characteristic lah, untuk pembentukan ke, untuk pembekuan ke apa kan. Okay. Yang E600 inilah flavor enhancers. Okay. Flavor enhancers maksudnya penyedap makanan lah. Okay. So tadi kita sebut flavor kan. Flavor adalah dalam group yang 400. Okay. Kita selalulah banyak guna 400 ni. Okay. Macam alkohol pun termasuk dalam E400. Okay. So boleh tengoklah kat sini. Yang seterusnya cendawan dan mikroorganisma. Okey, kadang-kadang kita ada nampak kan sumber-sumber makanan daripada asaskan cendawan, asaskan daripada mikroorganisma kan. So all type of mildew and microorganism of product based on mushroom and microorganism of product therefore all lawful except those which are toxic, intoxicating and harmful to health. Samalah. Kalau dia beracun, kalau dia memabukkan, kalau dia memudaratkan kesihatan, so kita jauhkan daripada makanlah. Okay. Nombor 5, minerals, chemical and synthetic. Okay, ini contohnya macam bahan-bahan kosmetik lah. Kan, bahan-bahan gunaan, okay, apa-apa sahaja bahan minerals, chemicals and cosmetic itu adalah halal kecuali yang toksik, yang beracun, yang memabukkan dan yang memudaratkan kesihatan. Okay. Yang akhir sekali ialah makanan terubah suai genetik. Makanan yang genetik lah, maksudnya kita ada, maksudnya tumbuhan tu dia kita nak nampakkan dia macam besar ke kan, dia nak tumbuh besar, dia nak tumbuh berat ke isi dalam dia, ataupun manis ke, ataupun luaran dia nak jadi macam anjal ke cantik ke, macam tu lah kan. Tiba-tiba kita perlu tambah dengan bahan yang luar daripada buah tu sendiri untuk menambahkan dia punya kualiti. So kena tahulah apa bahan yang dimasukkan dalam tumbuhan tu, adakah dia yang halal ataupun tidak halal, kena tahulah. Okay. So animal to plant gene transfer, kalau tumbuhan okey. Kalau animal to plant gene transfer, kena tahulah animal apa. Kalau animal to animal gene transfer, so kena tahu juga apa animal.
Tak boleh lah kata kalau macam kambing tu kita nak bagi dia gemuk kan. Lepas tu kita masukkan jin daripada haiwan-haiwan yang macam gemuk juga yang berat contoh. Tapi kena tahulah haiwan apa yang dimasukkan dalam tu. Kalau halal, tak ada masalah. Kalau haram, so dia dah mencemarkanlah haiwan tu dengan jin yang asal daripada tidak halal. Okay, haram. So tak boleh dimakan. Okay, walaupun dia sembelih. Memang tak boleh dimakan. Okay, so kat sini, apa lagi pencemaran produk halal yang kita selalu nampak? Okay. Dekat sini ada contohnya kaki katak dalam mi goreng. Okay, mi goreng tu juga boleh makan. Okay. Tapi tiba-tiba ada nampak kaki katak pula dalam mi goreng tu. So you nak makan, you boleh makan ke tak boleh makan? Halal ke haram? Okay. So kalau macam kaki katak tu dia macam dead animal lah. Animal dead. Lagi satu dia adalah haiwan luar alam. Luar alam memang dah tak boleh makan. So apa yang kita perlu buat ialah tak boleh makan lah, kita kena buang lah. Maksudnya kita tak boleh makan. Okay. Sebab kalau kita makan nanti kita pun akan sakit perut. Kita akan ada keracunan ke apa kan. So tak boleh. Itu adalah pencemaran produk halal. Produk yang halal. Kan produk yang halal tapi dia dah dicemarkan dengan najis. Okay. Lagi rasa ayam babi. Okay. Mi yabi. Okay. Apa ni? Lengkap dengan daun pisang. Okay, ingat kat sini. Okay, kat sini ada satu statement lah. Ada percentage 50% halal. Okay. So jangan confuse kat sini. Ada makanan yang 50% halal, ada makanan yang 50% haram. So sebenarnya apa sahaja makanan yang tercemar dengan makanan produk yang non halal, yang haram, dia dah totally considered as haram food lah. Sebab you dah tak tahu dah which area yang macam halal non halal. So sebenarnya untuk mengelakkannya kita akan cakap dengan dia adalah syubhah lah. Syubhah, bila syubhah kita akan, kalau kita tahu apa material, apa bahan yang dipakai, kat sini pun dah terang-terang dia kata ialah babi. So ini halal, kat sini haram. So ialah babi. Kat sini so, kita dah tahu, so dia bukan syubhah lagi, tapi dia adalah haram. Okay, so tak boleh dimakan. Terbeli ayam cucuk. Okay, ayam cucuk tu bukan ayam cucuk yang selalu kita beli yang RM1 tu kan. Ayam cucuk ni maksudnya macam ni kat sini bahagian leher ayam yang dimatikan dengan menggunakan kaedah injection. Okay, tak sembelih lah. Maksudnya dua salur makanan dengan salur nafas tu tak putus lah. Dia inject, lepas tu ayam tu mati. Sebenarnya dia jadi apa? Dia jadi bangkai yang ada banyak kuman dan tak boleh dimakan. So salah lah kat sini. So make sure lah kalau kita beli ayam tu, make sure dia dah terputus leher dia tu. Okay, so kita tahu dia dah disembelih. Okay, kat sini apa lagi? Kilang jijik. Kilang jijik kat sini maksudnya ialah dia tak follow GMP lah. Dia buat tapi dia mungkin sekeliling dia tak dikawal dengan kebersihan. Okay, tak dikontrol. So akan memberi pencemaran kepada produk. Ni adalah produk asal Jawa so dia buat kat atas lantai. So ada kotor lah, lantai pun kotor kan. Jadi memang tak boleh lah nak kita boleh makan lah kan. Betul tak? Even kat rumah pun kita kena make sure kita masak dekat atas meja. Semua kan preparationnya cleaning. Okay, clean. Okay, gunakan tools yang clean. So tak boleh kalau ada kotor-kotor ni, maksudnya dia akan memudaratkan juga kalau kita makan. Okay, so halal product maksudnya ialah prepare, process, manufacture using equipment, facilities free of impurities. Okay, disedia, diproses, dikilatkan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Okay, ini adalah produk halal. Dia produk halal tu maksudnya ada proses-proses dia. So daripada awal sampai ke akhir mesti dia tak ada apa saja yang najis lah. Okay, so transportation vehicle should be reserved for halal product ni. Maksudnya bila ada produk, kadang-kadang kita pun nak deliver kan pada customer kan. So baru sampai kepada customer, tapi kita punya control tu daripada segi pembuatan sampailah ke delivery. So make sure tidak ada percampuran lah untuk produk yang halal dan produk yang haram. Kalau tak nanti dia pun
akan tercemar juga. So contohlah produk halal kat sini macam saya tunjuk kat sini. Ada dua jenis fresh orange kan, jus kan dalam tin kan. So kat sini kita nampak dia okey kan, ada labeling dia semua well written kat situ lah, ada apa ingredient semua kan. So kita tahu brand dia pun kita tahu brand dia adalah brand yang halal lah. Okay, what about this? How about this pula? So just ni ada tulis perkataan set dengan liquor. Okay, macam tadi lah kita nampak ada set tu dalam perkataan lain bagi arak kan. So bila kita nampak kat sini, apa kita boleh cakap? Apa kita boleh conclude kan? So ialah produk yang haram lah kan. Okay, dia bukan syubhat lah sebab dia dah ternyata kat sini. That's why kita kena tahu nama-nama lain bagi arak supaya kita boleh kontrol sendiri-sendiri lah daripada elak, daripada terbeli minuman ke makanan yang haram. Okay, so of course lah produk halal mesti kena tak beracun, tak memabukkan, tak memudaratkan dan tak membahaya lah, dan of course tidak mengandungi najis. Okay, so untuk produk yang ada sedia halal, okay, produk kita cakap pasal produk sekarang kan. Macam mana kita nak tahu produk tu ada halal ke tak? Okay, so salah satu cara ialah kita ada website, boleh check. Siapa-siapa ada handphone, siapa-siapa ada yang internet tu, just type link kat sini kan, www.halal.go.my kan. Boleh search apa saja produk yang nak carilah, produk ke, syarikat ke, hotel ke, so dia tahu. Kalau ada listing dia tu, maksudnya memang ada halal dia. So kat sini pun nampak ada punya ni, expiry bila, dia ada valid dia. Kalau macam tak ada tu, maksudnya dia tak ada rasanya halal. Jadi senang kan kita nak tahu boleh ambil ke tak brand ni, boleh ambil ke tak. Kadang-kadang kita pun ragu-ragu, betul tak? Okay. So macam mana kita nak tahu yang produk halal ni? Apa yang produk-produk yang dah dilistkan ni dia dapat sedia halal ni? Boleh ke minta-minta tu dapat? So minta-minta kita bayar macam tu kan, tu dapat. So tak mungkin macam tu dia adalah melalui satu proses. Okay, tapi apa-apa pun kita mesti kena rujuk panduan-panduan yang telah disediakan. Contohnya Malaysia Standard, Manual Persediaan Halal, HAS Guideline, dan juga apa-apa saja standard piawaian halal yang ada di tempat kita lah. Okay, di contoh kat Malaysia kan. So kita akan ikut kat sini, and then kita kena pastikan semua kita kena ikut. Okay, dari segi produk. Kalau dia cakap produk, dari segi awal sampai akhir tu kan, kita kena ada mematuhi piawaian dia lah kan. So kalau tak mematuhi, so kita akan dapatlah sedia halal ni macam tu. Okay,